sama saya cakap sendiri. Tu dia dah on Sebab nanti kalau saya dah booking, saya cubalah datang masjid ni. Tak sempat je kan. Yelah. Nanti saya cakap kan, insyaAllah. Jadi awak cakap dulu, booking dulu. Boleh. Booking So, bandar 30 ya? Okay, sebab baik. Anak murid Subanjaya dia minta. Dah lama dah. InsyaAllah. Saya asyik jawab belum je. Dipanggil sampai bila ni di Suara Amal ni? Minggu ni? Dipanggil ni agaknya malam ni saya balik Teluk Kemang. Tak tahulah malam ke subuh esok sebab petang esok saya ada kelas. Baik insyaAllah. Itulah petang esok saya ada kelas Teluk Kemang kan. Silakan baca. Nanti saya tanyakan Muhaimin. Kalau dia boleh bagi saya hantar nantilah. Tak apalah, nanti dulu. Kalau dia kata ada, barulah saya pergi ambil duit. Yelah. Ke saya bank in je kat dia. Boleh juga bank in ke Ustaz Muhaimin. Kan? Sebab kalau lambat habislah tu kan. Yelah. Kawan-kawan kita mana lagi? Ada 2-3 orang kata tidak hadir. Siapa entah saya pasal tak ada nama. Baru ada 5 orang. Baru ada 5 orang. Dengan Ustazah, saya. Ya. Noni tak mari lagi? Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Kakak-kakak semua sihat? Sihat, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni macam nak hujan tapi tak hujan. Hujan lah. Rumah saya dah hujan. Oh ya? Rumah saya ni dia hujan. Dia macam mana? Hujan tu macam pelan-pelan aja, sikit-sikit macam tu. Yelah, tak apalah dia menyirami kita. Sejuk. Alhamdulillah, syukur. Saya suka lebat sikit biar pokok-pokok saya kena hujan. Nah, untuk pokok dan untuk kita juga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tak ada lagi? Yang lain tak ada? Tak apalah, yang mana ada je. Yang mana ada kita start dulu. Kan? Sebab masa kan berjalan. Berjalan dengan lajunya. Ya Ustazah, kita boleh teruskan. Okey, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah banyak kita belajar ya. Dah setahun lebih kan? Dah setahun lebih kita belajar. Semoga Allah tetapkan hati kita untuk terus menimba ilmu dan daripada Al-Quran ini ya. Semoga Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai bunga-bunga di taman hati kita. Alhamdulillah. Pengalaman bersama Al-Quran adalah satu pengalaman yang sangat menarik. Ya, walaupun kita tidak dapat melancong ke luar negara kerana lockdown dan sebagainya, ya, dengan tadabbur Al-Quran, dengan menghayati Al-Quran, tajwidnya dan sebagainya, kita dapat melihat berbagai-bagai senario orang-orang yang terdahulu macam mana dia orang mengaji ya. Sikit-sikit macam mana mengaji, bukan ada kitab mengajinya, hafal je. Kita ni semua dah ada depan muka kita pun kita tidak mampu baca ya dengan betul. Oleh itu kita sama-samalah sebelum kita meneruskan jadual kita yang seterusnya, marilah sama-sama kita membaca umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita
sama ada yang ada ataupun yang telah tiada, dan tidak lupa juga kepada sahabat kita, ramai sahabat-sahabat kita di antara sahabat-sahabat kita yang ditimpa bencana COVID-19. Okey, oleh itu kita dengan berkat Al-Fatihah kita semoga mereka sembuh seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بداننا وأطلق به لساننا وقوي به جناننا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Hari ini kita meneruskan pembelajaran kita iaitu buku kitab Ustaz Surur ya. Dan setakat mana kita tu belajar? Muka surat 193. 193. Nombor 4. Hujung lidah dan pangkal gigi kacik atas. Tidak. Mana 193 ni? 193. Tulisnya kecil no. Nombor dia kecil. Oh, 193. Kita makhraj huruf ke? Hujung lidah dan pangkal gigi kacik atas. Okey, belakang hujung lidah dan kursi hadapan. Huruf ro. Nombor 4, nombor 4. Oh, nombor 4, sorry. Hujung lidah dan pangkal gigi kacik atas. Okey, nombor 4. Oh, saya buku lama ke buku baru? Entah. Okey, sekejap. Okey, alhamdulillah. Kita dapat. Nombor 4 ya. Okey. Hari ni berapa bulan? 10. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita menyambung makhraj, masih lagi dalam makhraj huruf ya. Makhraj huruf iaitu makhraj huruf yang duduk di hujung lidah dan pangkal gigi kacip atas. Apa dia hurufnya? Iaitu ada 3. Cara sebutan hurufnya iaitu ta, dal, to. Itu huruf dia ya. Yang nombor yang keempat. Itu muka surat. Saya punya buku muka surat 191 ya. Okey. Yang Salbiah kata 193 ya. Ya. Okey, ada dua lah tu, dua. Okey, saya buku baru kot. Baru. Memang saya pun ada satu baru, satu buku lama. Bila saya balik Sungai Ramal, saya pakai buku lama ke baru entah. Okey. Okey, kita pergi kepada hujung lidah. Kepada huruf ta, dal, to. Ta, dal, to ya. Okey, ta, dal, to. Cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf yang ketiga-tiga ini dengan betul, dengan cara menekan hujung lidah ke pangkal tempat tumbuh gigi hadapan. Oh, tu dia pangkal gigi lah. Maknanya pangkal gigi maknanya gusi lah kan. Gusi pun boleh, pangkal gigi hadapan. Dekat-dekat dengan langit lah. Memang dia bercantum dengan langit keras kita ya. Sini ya. Okey.
pangkal gigi. Sebelah atas ya. Bagi huruf ta, pangkal lidah juga ditekan ke langit-langit untuk menghasilkan suara tebal bagi huruf tersebut. Ya. Tempat keluar suara huruf-huruf ini boleh dipastikan apabila huruf-huruf ini disukunkan seperti melafazkan. Contoh, seperti yang biasa saya cakap lah, apa-apa huruf yang kita nak tahu di mana makhrajnya ataupun di mana keluarnya huruf itu, kita matikan dia. Macam mana nak matikan dia? Kita kena ambil lah mana-mana huruf, kita temankan dengan dia. Jadi huruf yang kita kendaki itu tanda sukun. Sukunkan. Contohnya sekarang kita nak ta. Kita ambil huruf alif ataupun hamzah kotak. Ya, hamzah kotak bertanda baris atas atau baris bawah atau baris depan. Kita gabungkan dengan ta. Jadi ta hurufnya sukun. Jadi hamzah hurufnya bertanda atas atau bertanda bawah atau bertanda hadapan. Contoh, baris atas contoh ya. At. Jadi kita jangan bunyikan dulu, jangan lepaskan mulut dia, jangan lepaskan dulu sebutan kita tu, sebut at aja. At. At. Kita tahulah ta kan. At. Jadi bila kita sebut at, oh ta rupanya di hujung lidah. At. Oh dia bertemu dengan, menyentuh dengan pangkal gigi depan sebelah atas. Jadi bila kita sebut at, kita rasalah. Jadi transitkan lama sikit supaya kita linkkan dengan minda kita. Betul tak ta tu duduk di hujung lidah ataupun di mana? Ya. Hujung lidah, kalau kita menjawab soalan periksa ke, ta duduk hujung lidah. Tak tepat lagi. Ya. Kita kena kata ta duduknya di hujung lidah, menemu ataupun bertemu dengan hujung lidah, menemu pada pangkal gigi depan. Ya, gigi depan panggil apa? Gigi kacip ataupun gigi hadapan ataupun gigi gunting. Ada buku-buku kita ni rujukan dia disebut gigi gunting dan ada juga disebut gigi kacip. Ustaz Surul sebut gigi kacip. Ya, ataupun gigi hadapan. Jadi kita tahulah ta ya gitu. Jadi at jadi kita tengok at, jadi kita tak lepaskan lagi dia, belum lagi kita jumpa ta tu yang sebenarnya ya. Jadi bila kita bunyikan dia yang sebenarnya, mula kita nak tahu tempat duduk dia. At, dah dapat dah. Maknanya hujung lidah bertemu langit-langit keras ataupun bertemu dengan pangkal gigi gunting. Okey. Jadi bila kita sampai ke situ, barulah kita tahu kedudukan huruf ta. Jadi untuk kita mengenal sifat dia pula, dia kena link ya. Untuk mengenal link dia, menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas, iaitu ta namanya ya. Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan. Bila at, kan tertahan, dia tak lepas. Sedangkan ta itu kena lepaskan. Ya. Ta itu bersifat lepas. Ya. Lepas suara, lepas napas ya. Jadi at, baru kita tahu yang dia itu ialah huruf suara tertahan. Jadi macam mana? Disebabkan tekanan yang sangat kuat pada makhrajnya. At, yang bunyi t tu ialah sifat dia. Kedudukan makhraj dia ialah matikan dia, kita sebut at. Itu maknanya tempat duduk dia, makhraj dia, tempat duduknya huruf itu. Jadi kalau kita keluarkan dia at, keluarlah sifat dia. Sifat dia apa dia sifat dia? Sifat dia ialah ismat. Tu dia. Ismat ya. Salah satunya lah, banyak. Huruf ini sekurang-kurangnya ada 5 sifat. Setiap huruf ada 5 sifat ya. Yang tadi oleh kerana kita tertahan tadi ialah sifat syiddah. At, itu sifat syiddah.
Ya. Jadi bila kita sebut dengan betul at, datanglah sifat sifat ismat dia, ya. Sifat pertengahan dia, ya. Maknanya tertegak atau tertahan lidah. Itu dia. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir. Jadi yang bunyi angin tu ialah sifat dia, ya. Yang menyekat tadi pun sifat dia, iaitu syiddah. Sifat pertama dia syiddah, sifat kedua dia ismat. Bagaimana kita tahu ini? Daripada kita menyebut, kita nak mengetahui datangnya huruf itu dari mana, keluarnya huruf itu dari mana. Maknanya makhraj huruf. Jadi makhraj huruf pun kita sudah tahu dan kita faham. Sifat hurufnya pun kita telah jelas. Dengan cara mematikan huruf yang kita kendaki. Contoh sekarang ialah ta. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Kita nak tahu makhraj dia, nak tahu tempat keluar dia. Makhraj ni maknanya tempat keluar. Tempat keluar apa benda? Keluar huruf tu lah. Jadi nak mengetahui di mana tempat keluar dia, katalah kita lupa manalah keluarnya, dari mana ni? Dari hidung kah? Dari mana-mana kah? Dari perut kah? Jadi kita matikan dia. Lepas tu kita bunyikan dia dengan huruf yang lain sebelumnya yang bertanda baris. Jadi bila kita dapat itu, makhraj pun kita tahu, automatik kita tahu juga sifat dia. Kalau kita tak ingat nak sebut bahasa tajwid dia, ismat ke, syiddah ke, hamas ke, ya. Jadi kita sebutlah bahasa Melayu. Hamas, ya, hamas. Ya, sifat ni sifat dia hamas, sifat dia ismat, sifat dia apa lagi sifat dia? Istifal. Yang sifat glamour dia istifal lah, sebab kita sebut dengan ringan. Istifal ni maknanya apa dia? Sifat lemah, ya, sifat lemah yang bila kita sebut tidak terangkat, pula. Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Itu dia, ya. Okey. Itu adalah sifat ta. Faham tak sifat ta ni? Bagi yang mereka yang sudah belajar tajwid bab makhraj ni sangat fahamlah, ya. Ini kita cuma mengulang kaji. Bagi yang baru pertama kali dengarlah baik-baik. Jadi bila dengar tu kita praktikkan pada diri kita sendiri. Oh, ta. Kita tahu sebut ta, tak tahu keluar kat mana, kat lidah je lah kita kata, ya. Kat lidah. Okey, betul dari lidah. Hujung lidah. Sebab huruf-huruf ini dia persekitaran ni je. Persekitaran lidah, kerongkong, khayshum, jaufi, jauf, gitu. Situ je, tak ada keluar daripada dalam ruang mulut kita. Jadi tak ada masalah lah. Kalau silap sebut pun semuanya di dalam ni, ya, bukan di luar. Itu dia. Okey, alhamdulillah. Itulah makhrajnya. Hari ini kita fokus kepada makhraj, iaitu makhrajnya apa dia? Hujung lidah dan pangkal gigi kacip atas. Ya, itu keterangan dia. Jadi serupa juga dengan dal dan to, ya. Dal, to. Tiga-tiga huruf ini sekawan. Sekawan. Duduk satu bilik, iaitu di hujung lidah. Ya. Hujung lidah menemukan hujung lidah itu dengan pangkal gigi depan. Pangkal gigi depan. Ta, to, dal. Semuanya di hujung lidah, ya. Jadi kita matikan, kita tahu. Nak confirm dia duduk di hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi gunting ataupun pangkal gigi kacip ataupun pangkal gigi hadapan, kita matikan dia seperti kita matikan huruf ta. Kalau dal, ad. Jangan lantunkan dulu. Itu adalah sifat dia. Kita ad, gitu juga. Ad. Oh, betul lah dal duduk sini. Tapi ad. Ya. Jadi kalau kita sebut betul ad, betul lah dia. Ya. Jadi to pun gitu.
Out. Kalau to, dia ke belakang sikit daripada pangkal gusi tu. Pangkal gigi gunting tu dia tak berapa sampai ke pangkal gigi gunting lah. Sikit. To. Sebab dia berat. Dia berat. Dia salah satu daripada sifat isti'la. Kalau dal dengan ta, sifat istifal. Ya. Ingat. Duduk satu bilik tapi sifat berbeza. Ada yang berat, ada yang ringan. Jadi kita ingatlah 3 huruf ini duduknya satu makhraj, ya. Sama makhraj. Okey, alhamdulillah. Besok kalau pergi periksa nak naik kelas, sebutkan 3 huruf yang duduk satu bilik. Misalan lah ya, misalan satu makhraj. Kita pun tahulah, oh ta dal to. Duduk di hujung lidah bertemu dengan gigi kacip hadapan. Betul lah jawapan tu. Okey ya. Itu contoh. Okey, boleh faham tak yang ta dal to? Kalau boleh faham, kita pergi. Tapi saya nak cubalah Ustazah, betul ke tidak? Ya, cuba. Ad. Mula ad. Jadi dapat tak? Kita nak dapat jawapan duduk mana ya? Bukan kita nak bunyi dia yang sebetulnya ada. Kita tahu dah bunyi dia macam tu. Ya. Jadi kita nak, kalau kita ada, tak berapa nak perasan dia makhraj dia. Jadi kita jangan bunyikan lantun dulu. Kalau bunyikan lantun tu, kita dapat jawapan yang kedua, iaitu sifat. Ya. Sebab lantun itu ataupun qalqalah itu bukan hukum tajwid, dia sifat bagi huruf. Ni kadang-kadang kita silap ya. Sifat bagi huruf hijaiyah. Okey. Jadi cuba sebut. Ad. Jadi rasa tak kita linkkan dengan minda kita untuk kita sentiasa ingat. Oh betul. Dia duduk ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi. Betul ya? Nak sebut pangkal gigi boleh, nak sebut langit-langit keras pun boleh. Ya. Kalau to tu macam ni out. Out. Dia terangkat lidah kan? Out. Dia macam kembung sikit pipi kita. Out. Baru betul. Jadi kalau nak sebut yang nak jumpa dengan nak combine dengan sifat dia sekali, out to. Kena gitu. Out to. Jadi to tu adalah sifat lantun dia. Cakap bahasa Melayu sifat lantun. Kalau bahasa tajwid dia qalqalah. Kan? Jadi kita kena ingat tu. Lantun tu ialah qalqalah. Itu bukan hukum idgham, hukum ikhfa. Dia adalah sifat huruf. Nanti korang tanya, ini hukum apa? Qalqalah. Kita pun kata. Bukan. Qalqalah itu adalah sifat bagi huruf itu. Ingat ya? Ingat. Sifat bagi huruf itu. Kalau apa nama dia, kalau dia tulis itu macam mana? Syahid. Kita katalah hujung kalimah tu syahid. Apakah hukum pada kalimah yang diwakafkan itu? Kita kata hukumnya ialah ma'arid li sukun beserta dengan sifat qalqalah kubra. Jawab dengan jelas macam tu. Jadi orang pun faham. Oh gitu rupanya. Ya. Kebanyakan orang tak perasan main jawab je. Apa ni qalqalah kubra. Itu je. Tapi kita yang mengajar ni faham, jadi kita okey. Nak bagi suka hati, bukan nak bagi susah hati. Banyaknya perkara nak ingat ustazah ni ajar. Okey, ya. Nak bagi semua tahu ya. Tujuannya nak bagi tahu semuanya. Bila kita pergi kelas-kelas lain, kita tak adalah tenganga. Ya. Bila guru-guru tu terang-terangkan dalam satu segi je kan. Jadi kita tak tenganga dah, kita tahu dah. Walaupun kita tidak kelaziman menyebut kalimah itu, tapi kita dah dengar daripada kelas lain,
Jadi alhamdulillah kita faham. Tidak tengah itu apa Ustazah? Kalau Ustazah yang ajar, Ustaz tu apa benda tak pernah dengar. Rupanya kita pakai nama yang lain. Jadi itu sebab saya sukalah kalau yang saya ingat lah. Kalau tak ingat tu lain cerita. Bila saya ingat semua sinonim dia semua akan saya beritahu, akan saya kongsikan bersama ya, supaya memudahkan peserta untuk pindah kelas lain. Bila dia mengajar dengan cara dia, sebutan dia satu je, kita dah faham, jadi kita tak ada masalah lah. Tu tujuan saya ya, untuk kita sama-sama kongsi. Dan itu adalah satu ilmu. Kalau kita tahu semuanya kan mudah kita kan. Kita mudahlah ilmu. Jadi ilmu tu bukan ilmu main-main pula tu, ilmu kalam Allah. Bukan sekadar kita tahu ilmu, kita dapat pahala pula tu. Allah ganjarkan 10 kali ganda. Kita menyelam setiap huruf hijaiyah yang akan menjadi satu kalimah kita baca. Kiralah kalimah yang kita baca tu. Ya. Berapa Allah nak ganjarkan kepada kita. Itu kita kena tahu semua tu. Nak amal satu-satu, okeylah, alhamdulillah boleh. Tapi kita tahu ilmu yang lain, kita tahu sinonim dia yang sebenarnya, yang A, yang B, yang C misalnya, pada kalimah yang sama. Itu yang penting tu, itulah dia. Ya. Okey, alhamdulillah. Jadi kita boleh pindah ke nombor mana dia? Tadi Nombor 5. 4 tadi. Kita pindah nombor 5 boleh? Kalau ada yang nak tanya lagi kurang faham yang nombor 4. Okey. Sebab makhraj huruf ni tidak sama. Ada yang dia duduk satu tempat je. Satu huruf, satu tempat je. Ada yang 2 huruf, 3 huruf, satu tempat. Macam ini, ta, dal, to ni 3 huruf. Ya? 3 huruf duduk satu tempat. Ya? Tapi berbeza dia punya sifat. Ya? Okey. Jadi itu yang kita sama makhraj tapi lain sifat. Itu ada juga penerangan bagi hukum-hukum yang lain yang belum lagi kita pergi ke sudah siap kot. Ya. Apa dia hukum tu sementara 3 and 1 lah saya tanya. Huruf pertemuan huruf yang sama makhraj berlainan sifat. Lupa. Pertemuannya. Ta dan Mustaqaribain. Betul tak? Mustajah sirain lah. Sama makhraj berlainan sifat. Disain. Okey, ingat. Salah, yang itu tak belajar lagi Ustazah. Mustaqaribain. Rohaida dia dah belajar dengan saya tu. Tak apa. Di Salbia okey, tak apa. InsyaAllah nanti tahu. Okey. Itu saja je, itu bonus. Soalan bonus. Okey, alhamdulillah kita pergi kepada nombor 5. Kalau tiada apa-apa ya. Tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa masalah. InsyaAllah saya berdoalah juga dengan Allah supaya apa yang saya kongsikan Allah permudahkan untuk peserta pada pagi ini memahaminya. Ya. Ustazah sikit saja. Sikit huruf ta tu kan Ustazah. Ya. Dia kita keluarkan hamas dia tu bila kita lepaskan. Bila wakaf ya Ustazah. Ya, bila wakaf. Bila wakaf, ketika wakaf ataupun mati asli. Mati asli ataupun mati mendatang lah. Ya. Kita mati, kalau mati mendatang tu maknanya wakaf lah. Kalau mati asli di tengah kalimah, kita bunyilah juga mati asli. Yalah, memang dia sukun lah. Memang dia sedia sukun. Mati asli tu ialah sukun asli. Dan lagi sekiranya kecuali pada hukum mutajanisain. Mutajanisain masukkan ke dalam tu. Dia masukkan dengan to misalnya. Masukkan huruf kedua tu lah. Ya, jadi tak bunyilah hamasnya. Okey, kena ingat tu ya. Ada pengertiannya. Okey. Jelas ya? Okey, alhamdulillah.
tahniah kepada yang bertanya kerana dapat berkongsi bersama. Kadang-kadang kawan pun tak apa nak faham juga, tapi bila ada soalan-soalan macam ni menambahkan dia faham. Oh ya begitu, nak tanya juga tadi tak tahu nak tanya. Gitu selalunya ya. Ya, jadi jangan malu-malulah dengan saya, jangan tanya walaupun rasa-rasa nak tanya, tak nak tanya, tanya. Kalau rasa nak tanya, tak nak tanya, tanya ya. Jangan rasa nak tanya, tak tanya jadi tak tanya. Tak sampai bila pun tak tahu juga. Sampai bila pun was-was. Ya ke, tidak ke? Lebih baik tanya. Kalau saya mampu untuk menjawabnya, saya jawab dengan segera. Kalau saya tak mampu, saya akan rujuk kepada pakar rujuk. Gitu ya. Okey. Salah. Ya. Tolong cerita lain nak soalan yang Rohaida tanya tu. Yang mana satu? Dia kata ta wakaf dengan mati tu apa kena sebut macam mana? Oh, ta itu bila nak sebut jadi hamas. Gitulah lebih kurang. Kan? Ta tu mati baru sebut hamas. Itu pertama. Bila ta mati baru ada hamas. Kalau ta tu hidup mana ada hamas. Hatta tak ada hamas. Adalah sifat dia. Sifat dia tu ada. Tapi bunyi dia yang hak jelas tidak ada. Sifat tetap ada sifat. Macam kita lah. Noni sifat dia pemalu. Jadi kita nampak ke pemalu tu tak nampak kan? Bila ada kejadian baru kita nampak malu. Malu lah nak tanya. Baru kita tahu dia malu. Gitu. Contoh. Saya suka contoh begitu supaya orang cepat faham. Gitu. Ya. Okey. Tak itu bila dimatikan barulah jelas dia punya bunyi hamas itu. Okey. Okey. Mati ketika wakaf ataupun kalau tengah-tengah tidak wakaf, mati asli. Ambatat, misalnya kan. Itu tengah-tengah kan. Dia adalah bunyinya sikit gitu tu. Angin keluar tu adalah bunyinya. Itu yang dipanggil hamas. Ya? Okey. Okey, boleh ya? Kalau hidup dia tak bunyi lah kan? Kena bunyi lah. Bila kita baca kena bunyi. Kalau mati macam tu. Jadi Kalau hidup angin keluar ikut gigi. Bat. Tabat tiada. Contohnya macam tabat tiada. Dia tengah-tengah kalimah kan? Ya, tabat tiada kan? Jadi dia ada bunyilah hamas tu. Cuba baca tabat. Boleh. Kejap boleh. tabat Masuk ke dalam ya. tiada. Mak ingat kau boleh keluar. Saya boleh keluar. Tabat. Cuba Noni sebut. Saya dengar. Tabat tiada. Saya tak dengar angin dia. tabat tiada. Tabat. Tiada. Okey. Lagi sekali. Tabat. Tabat tiada. Bunyikan sikit. Tabat tiada. Tabat tiada. Ni kita nak belajar sebutan betul-betul ni ya. Betul-betul yang betul sahih. InsyaAllah ya. Dan memberi ruang untuk saya juga praktis. Kalau tidak saya pun tak mengajar, tak praktis juga. Jadi lari juga bunyi tu. Okey. Jadi tabat yada. Ya, tabat yada. Ada. Jangan kita baca tabat yada. Tabat. Apa tu BAT ke BAK ke BAD ke. Jadi kalau bunyi, kalau kita bunyi hamas itu tidaklah jadi BAD, BAK, BAT. Ya? Okey. Ustazah sebut kalau yang tak hidup tu. Yang tak hidup. Bata, hatta. Tak ada hamas lah. Tak ada lah hamas. Hamas dia tetap ada tapi tak bunyilah seperti mana ta mati. Ta yang mati. Ya? Okey. Dia tidak lari mana-mana, tidak hilang. Walaupun dia dalam keadaan hidup ataupun mati.
Tapi yang jelasnya bunyi hamasnya ketika kita mati. Ya, ketika dimatikan huruf itu. Ya, jelas bunyi hamasnya. Okey. Sebab sifat-sifat tu tetap sedia ada pada huruf itu. Ketika kita sebut ataupun ketika kita tak sebut. Ya, ketika kita walaupun ta itu ketika mati ataupun ketika dia berbaris. Berbaris. Ya, cumanya kuat dengan tak kuat juga. Ya. Nanti kita jumpa dalam kalimah-kalimah Quran yang kita baca nanti, kita akan huraikan lagi. Ya. Baru kita rasa sahih benda tu. Jadi lepas ini, kalau baca jumpa ta mati, janganlah dilalaikan sifat dia. Ya. Jadi sifat dia kena tonjolkan. Sifat yang menonjol kena tonjolkan. Sifat yang kita kena simpan, kena simpankan. Ya, itulah. Okay. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Ya, saya nak bagi kepuasan semua orang-orang yang belajar makhraj ni sebenarnya. Makhraj ni memang kita kena belajar. Jangan putus. Walaupun kita belajar ilmu tajwid yang lain, idgham ke apa ke, izhar ke, kita kena selitkan juga makhraj huruf. Bila kita fasih dengan makhraj huruf, hukum hakam tu automatik kita boleh tahu. Oh, dia ada ini, dia ada itu, dia ada ini. Kita tahu dah hukumnya. Dia membantu kita untuk mengingat hukum-hukum yang lain. Ya, contoh. Ya. Okey. Lagi apa? Ada lagi? Tak ada Ustazah. Tak ada, kita terus kepada Nombor 5. nombor 5 ya. Iaitu huruf apa dia? Sad, Zai, Sin. Ini pun mencabar juga ya. Sad, Zai, Sin. Lalu orang baca kan tidak mempedulikan makhraj dia yang sebenar. Ini saya kata sebab dalam kelas belajar saya terus terang lah. Kadang-kadang tu kita pun memanglah berdosa sungguh dah dengan Allah. Kenapa kau tak tegur? Ya Allah, rasanya kalau tegur tak mengaji lah dia. Tu dia ya. Jadi kita kena psikologi jugalah nak mengajar ni sebenarnya ya. Sebab kita ni kita berbeza umur. Kalau kita darjah 1, darjah 2, kita umur kita setara aja kan. Kalau 8 tahun, darjah 1. 9 tahun, darjah 2. Jadi setara. Macam kita ni berbeza umur, macam-macam lah dia punyanya. Ni apa ni? Pendirian kita tu berbeza, ada yang sensitif, ya. Jadi kita kena jaga juga benda tu. Sebab kita bila kita jadikan orang sensitif, kita pula berdosa pula. Tu yang jadi susah nak mengajar, bukan senang ya. Tapi jangan takut ya. Ini peserta-peserta yang dah hebat-hebat ni boleh mengajar dah. Jangan tunggu lagi. Tunggu nanti lupa. Kita memang Allah suruh kita, dia suka orang yang belajar dan mengajar. Jadi kita ambil. Jangan pula saya kata susah jadi cikgu ni. Jangan susah jadi cikgu, tak nak pula mengajar. Mengajar sekurang-kurangnya ajar cucu kita. Ya. Okey. Sad, Zai, Sin. Seperti mana yang saya kata bunyi sad ni, sad. Sad. Kita gitu ya. Sad. Boleh juga kita panggil so. Apa ni? Sad, so, sad. Ada berapa nama dia? Zai, Za, Zal. Ada 3 nama kita. Itu peringkat asas kita belajar dulu. Macam mana huruf-huruf yang dalam buku ni ada lah kot. Buku saya ni. Buku saya pula. Buku Majid Hasanah. Sorry. Ya. Okey. Alif, Bata, Sa, Jim, Ha. Ada berapa sebutan? Ba. Ada 2 sebutan. Jadi dari segi situ kita kaitkan dengan makhraj dia. Ba ni mana datangnya? Gitu. Ta ni udah kita tahu tadi dah. Yang kita nak tahu sekarang sad, zai, sin. Sad, zai, sin. Okey. Kalau sin, satu je nama dia sin. Sin. Kalau zai, ada 3 nama dia. 3 sinonim dia. Panggil zai pun boleh, panggil za pun boleh, panggil za pun boleh. Ini kena ingat ni. Sad, satu nama dia. Sad. Gitu. Ya. Itu dari segi sebutan huruf-huruf hijaiyah. Itu pun kadang-kadang ada yang tak
tak berapa ingat juga. Tak tahu ke tak ingat, wallahualam. Ya. Ada berapa sebutan bagi huruf Shad? Mana pula Shad je lah. Satu. Jadi ada yang keliru tentang situ. Jadi daripada situ kita kena ketahui, kita kena tahu, lepas tu barulah kita cari kedudukan huruf ini. Huruf ni duduk kat mana? Huruf Shad, Zai, Sin ni duduk kat mana sebenarnya? Tu. Mana duduk dia? Di hujung lidah, sama dengan tadi. Hujung lidah dan gigi bawah. Kalau tadi gigi atas. Okey. Tadi ta, dal, ko, dia bertemu dengan gigi atas. Hujung lidah bertemu dengan gigi, pangkal gigi atas. Sekarang kita jumpa dengan huruf Shad, Zai, Sin. Hujung lidah bertemu dengan gigi bawah. Tu dia. Hebatnya huruf ni ya. Ada yang bertemu gigi atas, ada yang bertemu gigi bawah. Itu sebab kalau kita sebut huruf ini dengan mematikan, ini adalah satu riyadhah. Riyadhah, senaman dalam mulut. Tu. Selain pada kita dapat senaman, dapat pula pahala. Berapa kali sebut kita dapat pahala. Kalau 10 kali lah kita sebut Zai, 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 Zai. 1 kali sebut 10 ganjaran. Tu dia. Nampak? Nampak ya? Kalau nampak, kita kena sering buat latih to be dekat diri kita dengan sebutan-sebutan huruf-huruf hijaiyah ini. Allah je baik benar ya. Dia bagi benda ni, lepas tu dia kata aku bagi hadiah lagi. Kalau kau sebut banyak kali, dapat banyak kali hadiah. Tu dia. Gitu. Bayangkan hadiah lah kan. Hadiah yang luar biasa. Bukannya macam biasa kita. Kita suruh anak kita mengaji, kita bagi coklat gitu kan. Bukan biasa gitu. Itu datang penyakit. Silap gaya banyak mana makan coklat, dapat kencing manis. Tu dia. Hadiah daripada Allah special. Tu dia. Ya. Okey. Shad, Zai, Sin. Cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf Shad, Zai, Sin yang betul. Ni dia. Macam mana cara yang betul. Selama hari ini kita cara ni tak? Macam mana kita sebut? Ikut cara ni ke ataupun ikut cara lain? Tu dia. Sebab kita pakai kitab Ustaz Surul, kita ikutlah dia. Ya. Okey, dengan cara mendatarkan lidah. Mendatarkan lidah, kita datarkan lidah kita, kita ratakan lidah kita, datar tu ratalah. Meratakan lidah kita, kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan. Di dalam lah, bukan di sini, depan. Dalam gigi kita. Dalam depan ya, gigi depan, bawah. Okey. Letakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan. Semua orang letak ya. Mula datarkan lidah, lepas tu ambil hujung lidah kita, letak di bahagian belakang gigi hadapan, di sebelah bawah. Gigi hadapan bawah inilah. Ni. Sampai belakang. Jadi gitulah lidah kita. Ya. Okey, buat semua ya, praktis. Lepas tu tekan. Bagi huruf Shad, pangkal lidah juga ditekan ke langit-langit untuk menghasilkan suara tebal bagi huruf tersebut. Kalau Shad kena dua benda serentak lah. Pangkal lidah pun kena bergerak juga. Pangkal lidah juga ditekan ke langit-langit untuk menghasilkan suara tebal. Untuk menghasilkan sifat istiqlaq itu. Shad. Ya. Jadi, dari pangkal lidah pun terangkat. Terasa tak pangkal lidah? Sebut pelan-pelan, nak tahu terasa ke tidak. Sebab selama hari ini kita sebut laju. Jadi tak tahu dia dari mana. Tak tahu pangkal lidah kita bergerak ke atas ke tidak. Jadi kita sebut pelan-pelan. Mula-mula ujung lidah letak pada belakang gigi depan, di bawah, gigi depan bawah. Gitu. Betul kita sebut Shad. Shad. Jadi Shad itu jadi pangkal lidah nun sana dekat dengan kerongkong tu, pangkal lidah tu, itu pun dia macam tergulung, seolah-olah dia tergulung, terangkat. Bukanlah tergulung bulat macam gulung gitu. Dia gitulah. Dia bergerak ke atas. Dia pun bergerak sama. Ujung lidah ni menekan gigi bawah ya.
Tapi lidah nyebut sod. Aus. Baru dia jadi sod tu tebal. Aus. Hujung lidah tak bergerak ya. Aus. 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 Ya. Kalau dulu kala, masa saya belajar masa kampung-kampung, kalau sebut sod tu kena muncung. Aus. Kata gitu. Rupanya bila kita belajar dengan cara yang betul, tak muncung pun. Yang muncung huruf waw je. Selain pada waw tak ada muncung-muncung dah. Tu dia. Cuma katah ke bawah besar terangkat dengan tidak terangkat je. Kalau terangkat tu isti'la. Kalau tak terangkat tu mendatar je, ringan je, istifal. Itu rupanya gitu. Bila kita fikirkan, betul lah ya Allah, ya Tuhanku. Bukannya mak ayah kita ajar tak betul. Tu cara dia. Dia cara menghafal. Dia bukan tahunya baca pun. Tapi dia boleh mengajar Quran. Tu specialnya pula Allah beri. Sebab apa? Dia ikut Nabi lah. Nabi mana ada kitab-kitab Quran. Selepas habis Nabi lah baru buat mushaf itu ini semua. Ketidak kita tak merasa lah pula. Kita tak mampu nak menghafal seperti zaman Nabi. Tu dia ya. Nampak ya? Tu dia. Allahu Akbar. Syukur kita. Ustazah, kalau sod baris bawah bunyinya macam mana? Si. Hujung lidah kita, ya, yang tiga ni, hujung lidah kita tetap di pangkal gigi bawah. Walaupun dia su, walaupun dia si, walaupun dia so. Hujung lidah duduk situ je. So, si, su. Kalau su kenalah muncung. Su sebab ada waw tu. Kan saya kata tadi waw muncung. Jadi su. Muncunglah. Tidak su macam mana pula tak muncung pula. Su. Dia jadi penuh mulut Dia jadi penuh mulut. Kalau baris bawah tu sod, dia bunyi, dia kena bunyi tebal juga kan? Tebal juga. Si. Kalau kita hujung lidah kita duduk dekat bawah gigi bawah ni, dia memang jadi tebal. Si. Sebab pangkal lidah kita terangkat menyebut huruf itu. Dia macam automatik lah. Tapi kita kena perhatikan dengan mata hati kita. Ya. Kita nak tengok dengan mata jelas ni tak nampak. Sebab kita ikut. Jadi, saya confuse dengan tu, sin. Pasal sin tu kan, sin dengan sod. Sin. Sin mana? Sin, si. Huruf sin. To. Bukan, sod dengan sin. Oh, sin. Okey. Sod dengan sin. Sin dia ringan. Sin dengan zai istifal. Sod isti'la. Sama dengan tadi tu ta dal to. To isti'la, ta dal istifal. Jadi kena ringan. Sin kita hujung lidah. Sin di hujung lidah ya. Sin. Hujung lidah dan gusi hadapan. Sin. Hujung lidah diletak di belakang gigi bawah. Gigi kacip bawah. Okay. Gigi kacip pun boleh, gigi bawah pun boleh. Gigi bawah depan. Jadi sin. Kalau sin ni, kita kena senyum menyebut dia. Sin. Senyumlah. Sin. Lepas tu apa dah? Zai. Zai pun kena senyum. Zai. Kalau sod, tak senyum. Sod. So. Si, su, gitu. Kalau senyum dia jadi nipis. Jadi susah senyum lah kalau sod tu. Tadi saya tengok Ustazah kalau sod baris bawah tu kita kena si. Maknanya kita kena senyum lah ya. Buka sikit lah maknanya daripada gitu sikit. Ya. Kalau sim, dia ringan. Tak sebut dia si, so, su. Bila kita sebut su, pangkal lidah terangkat. Si, pangkal lidah terangkat. Apa lagi? So, si, su, pangkal lidah terangkat. Jadi betul. Kalau sin? Kalau sin? Sin, salam. Salam. Salama. Salama. Ataupun anak huruf-huruf lain. Mana sin ni jangan diberatkan lah. Ringan. Jangan diberat. Dia memang huruf ringan. Huruf istifal. Salasa.
Salah. Sa. 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 Ha. Bukan salasa. Salasa sa ya. Ini huruf zai. Zainab. Ya. Zainab. Kalau allazi zal hujung lidah sama dengan sa, sama dengan za. Itu lain pula. Okey. Boleh? Ustazah, Ya. dengar saya sebut dulu sin Sin Okey. dulu. Sa, si, su. Betul? Sa kena tekan sikit. Sa si su. Sa, si, Su. su. Kalau sod, Ujung lidah tau. Ujung lidah menekan gigi belakang. Bawah. Gigi belakang pula dah. sa, Di depan, bawah. Jadi sa si su. sa, si, su. So si su. So, si, su. Kalau sod tu macam kita belakang ni macam menekan-nekan ni. Menekan. Tapi macam sini macam dia ringan depan aja. Belakang tak main lah. Za zi zu. Za, zi, zu. Gitu. Za ini okey. Sod dengan sin aja saya. Confused. Okay. Tapi kita kan bila sebut allazina amanu macam zai. Adalah ya. Allazina amanu tak betul lah tu. Dia punya zai. Sedangkan dia zal. Sebab allazina amanu ni banyak dalam Quran. Ya. Allazina kafaru, allazina amanu, allazi macam-macam ada allazi. Tapi sebut zi tu tak betul. Tu dia. Masa baca betul, besok udah tak betul lagi. Macam bahasa kita betul, dah tak betul lagi. Gitulah. Kita ya. Jadi ingat. Bina nak baca kan? Bina. Okey ya. Ustazah, kita punya lidah yang letak ke belakang gigi bawah tu Ustazah, kita nak sebut tu parking siap-siap Ustazah. Baca dulu. Kita siap-siap parking lah. Peringkat awal kita siap-siap parking. Bila kita dah pasih nanti, dia sendiri dia buatnya tu. Habis bila kita sebut tu, lidah kita tak gerak lah Ustazah. Gerak tak? Gerak juga tapi dia tak lari daripada belakang gigi bawah. Sod. Sod. Tu kokolah dia tak ada huruf kokolah. Dia bukan kokolah Ustazah kan? Sod. Lah. Tapi oleh kerana ejaan dia sod alif dal. Ada dal, sawada. Jadi qalqalah. Sifat dia qalqalah. Sifat dia kokolah. Tapi sod bukan qalqalah ya. Yalah. Dal tu yang qalqalah. Ejaan bagi sod itu sod alif dal. Dal yang di hujung itu sifat dia qalqalah. Tu dia. Sod. Contohnya sod. Sama juga macam tadi Ustazah, bila dia diwakafkan barulah ada bunyi dia tu kan. Bunyi kalau tidak so si su. Macam itu je. So si su. So si su. Ustazah, pipi kembung tak Ustazah? Kembung. So si su. Kalau pipi macam saya memang kembung, dia kembung lah. So kalau kurus pipi so si su. Sin. Itu dah betul je. Sin Ustazah. Betul ke? Sin. Sa si su. Sa si su. Ujung lidah belakang tu, dia ujung lidah dia duduk situ, tak ada terjelir, tak ada ke dalam, tak ada kata ke bawah. Sa si su. Gitu je. Sa si su. Za zi zu. Za zi zu. Kan lidah ni duduk diam je kat situ. Dia lah juga tapi tak adalah kapas ke bawah gitu. Dia menyentuh je gigi. Baru betul. Dia tak boleh lari jauh lah itu lah. Dia menyentuh je gigi bawah belakang. Menyentuh belakang gigi bawah. Gigi bawah. Okey. InsyaAllah. Latih. Cuba berlatihlah kat rumah macam gitu. Kena 10 kali sehari, esok 10 kali, esok 10 kali. Fasihlah baca awak. Bacaan awak. Oh, maknanya Ustazah, ujung lidah tu duduk situ aja. Sin ke zai ke sod tu tetap situ. Yang lain tu yang bergerak Ya.
Sod. Cuba perhati. Itu yang saya kata bila awak sebut tu perhati. Sod. Sosis. Sod. Zai. Sin. Dia duduk situ je. Ujung lidah duduk situ je. Jangan sod, naik ke atas. Sod. Jadi kateh pula. Tak betul. Itu yang jadi tak betul tu. Sebab ujung lidah pergi kat langit. Sod. Dia tak betul. Dia sod. Ya. Sebab dia baca dalam ni, cara untuk memastikan sebutan huruf-huruf sod, zai, sin yang betul. Yang betul. Selama hari ni kita bawa lidah kita ke langit. Tak betul lah. Dengan cara mendatarkan lidah, kemudian diletakkan hujung lidah di belakang gigi hadapan sebelah bawah. Faham itu insya-Allah lah. Faham kan betul-betul ayat ni ya? Oh gitu rupanya. Jadi betul lah. Cuba kita dah try tadi kan? Rasa selesa je nyebut. Bila selesa, riadah kita tu pun ni lah. Ngam lah. Ya, ngam lah dia. Okay. Kalau kata ini adalah ubat untuk supaya tidak stroke, kita pun memang betul lah. Lidah kita sentiasa bergerak kan. Okay. Kalau bagi huruf sod, pangkal lidah juga ditekan. Bagi huruf sod je. Huruf sin dengan zai tak. Sod saja pangkal lidah kita. Ini ujung lidah. Ujung lidah nak sebut huruf tu belakang gigi bawah lah. Tapi pangkal lidah juga menekan ke langit-langit untuk menghasilkan suara tebal bagi huruf tersebut. Huruf sod lah. Ya. Tempat keluar suara huruf-huruf ini boleh dipastikan apabila huruf-huruf ini disukunkan seperti melafazkan as, als, lain kan als, tapi jaga hujung lidah kita. Di mana dia duduk? Jaga ketika menyebut huruf itu. Berpandu kepada keterangan yang dibagi oleh dalam kitab Ustaz Surur. Ya. Okay. Alhamdulillah. Ada soalan? Ada kemusyrikan? Tiga-tiga ni dia tetap Hamas lah. Dia ada Hamas. Nampak dia? Hamas kan? Sekejap saya confirmkan. Sofi tu Shim. Hamas kot. Jangan kod. Kita belajar tajwid ni tak boleh kod. Tak boleh kot. Saya tahu Shim, Sofi tapi Sin. Hamas. Sin ya. Sin ada sifat sin ialah safir, infitah, istifal, ismat, hamas. Betul lah tu, hamas ya. Lagi apa tadi? Oh, sin pun ada sofir. Saya ingat kan shim aja sofir. Sin okey, sifat zai pula, zai. Zai sifat dia apa dia? Jahar. Sebab dia tengok rupa dia pun jahar. Ya. Tengok rupa dia pun gitu tu kan, jahar je, nyata. Dalam bahasa, dari segi bahasa ialah terang, nyata, nyaring. Bila sebut dia zai, istilah dia nafas tertahan, tertahan nafas ya. Jadi jahar. Yang kedua safir, dia juga safir, dan seterusnya dia juga ismat, dan dia juga rokhawah, rokhawah, dan infitah dan istifal. Ya. Okey. Lagi zin, zai tadi apa sin, sod. Sod ya. Sod. Sod ya. Sod apa dia sifat dia? Isti'la. Pertama sekali lah isti'la. Ya berat ya. Ataupun sifat kuat. Bahasa tajwid dia sebut sifat kuat. Kita sebut berat pun boleh sebab yang istifal ni ringan. Gitu. Dan itbaq, jadi sifat dia itbaq sangat kuat juga, dan antaranya ialah sifat hamas. Betul lah, ini adalah jawapan yang Siti Salbiah tanya. Adakah tiga-tiga huruf ini bersifat salah satu hamas? Betul. Ya. Okey.
Dan seterusnya sifat rakhawah, ismat dan safir. Dia juga safir. Maknanya tiga-tiga ni safir. Ya. Dia tiga-tiga ni safir dan tiga-tiga ni hamad. Ada Sofi dan Hamas sama. Yang lain. Cuma yang lainnya ialah isti'la dan istifal. Sad isti'la, yang dua tadi ialah istifal. Tak apa, ini akan saya buat soalan selepas ini. Nanti saya akan forward lah. Supaya nak memahamkan lagi apa yang kita belajar. Bukan nak bertanding siapa right semua. Untuk kepahaman. Untuk memberi kepahaman, membantu kepahaman yang ada. Jadi maknanya tambahlah lagi bila ada soalan tu lagi kita faham. Maksudnya gitu. Okey. Itu adalah 3 huruf yang kita belajar. Cukup tak dua kolom dia? 4 dan 5 saja. Cukup Ustazah. Ini pun nak praktis ni pun. Praktis. Kalau jumpa kalimah-kalimah yang ada sad, yang ada zai, yang ada sin, yang ada ta, dal, ta, sama ada dia mati ataupun dia hidup, kita kena fikirkan. Oh, tadi kita belajar ni. Kalau mati bunyi dia macam ni, kalau hidup bunyi dia macam ni. Jadi itu nak bagi fahamnya. Ya. Supaya kita faham betul-betul menyebut huruf ini, mengikut makhrajnya dan mengikut sifat huruf itu. Jangan kita ubah sifatnya. Kadang-kadang kita dah mengubah sifat. Benda tu ialah istifal. Kita baca dengan istinla. Kita baca dengan lantun. Padahal huruf tu tidak lantun. Kita baca lantun. Maknanya kita telah mengubah sifatnya. Ini termasuk dalam kesalahan apa dia? Jadi kita waktu mula-mula belajar. Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada 2 kesalahan. Satu kesalahan yang nyata, yang dipanggil bahasa tajwid dia kesalahan lahnu jali. Yang keduanya ialah kesalahan yang tersembunyi. Maknanya pakar-pakar tajwid dia, orang yang belajar tajwid dia faham, dia tahu ni orang dia baca salah. Kalau orang tak belajar tajwid, sedap dia baca. Padahal dia baca salah, kita kata sedap. Itu dia. Iaitu lahnu khafi. Ya, lahnu khafi dalam bahasa Melayunya kesalahan yang tersembunyi. Jadi kesalahan tersembunyi ni tak apa lagi. Allah kata tak adalah mendatukan hukum dosa. Sedang belajar. Alasannya kita sedang belajar. Jadi semanjang baca tak betul. Jadi kesalahan yang nyata ataupun lahnu jali, kesalahan yang mendatangkan hukum dosa. Kalau kita baca silap, dosa. Menambah huruf, meminda huruf, ataupun menambah baris, ataupun menukar baris, mengurangkan baris, pun itu adalah di bawah kategori lahnu jali. Kesalahan yang nyata. Itu dia. Boleh faham ya? Jadi kita kalau baca benda kesalahan ni, kita tengok, aku ni melakukan kesalahan nyata. Minta ampun dengan Allah. Ya Allah, kesalahan aku dalam bacaan aku. Menambah huruf, menambah baris, mengurangkan baris. Tu. Huruf ta aku baca nun, ba aku baca ta. Ni. Minta maaf lah ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Aku sedang belajar. Tu dia. Gitu ya. Okey. Allahu Akbar. Ini pesanan diri saya jugalah dan sahabat-sahabat semua. Supaya kita dapat kongsi bersama, baca betul. Ni grup mana? Ni baca betul je. Walaupun tak ada teranum. Bila baca betul, macam ada teranum sebenarnya. Tu dia. Ya, insya-Allah. Okey, kalau gitu kita sambung dengan mengaji. Ya, kita baca, kita tengoklah benda-benda ni ya. Bulan ni 10 bulan 2. Saya kena catat sini lah. Wairi. Okey, dah. Bulan ni 10, bulan 2, 22. Tajwid kita belajar apa tadi? Bab makhraj huruf ya. Ta, dal, ta, lagi apa? Sad, zai,
Sin. Okey. Okey. Catat dulu. Okey, alhamdulillah kita terus dengan bacaan kita, iaitu hari ini kita baca apa? Sekejap. Muka Hari ini surat surat 462. 46? 462. 462. Okey. Oh, separuh jalan ya. Ayat 37 separuh jalan. Okey, 462. 462. Okey. Muka surat berapa? 462. 462. Okey, siapa nak baca dulu boleh? Siapa yang ada hal ke apa benda ke? Ayat 37 Ustazah. Ayat 37. Okey, silakan. Saya baca dulu, boleh? Nak ikut senarai pun boleh, nanti saya ikut senarai. Mana dia Ani. Ikut senarai ya. Okey, Ani. Lepas Ani Juma. Saya Ustazah Ani dulu. Okey, alamak hilang pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya Juma. Okey Ustazah, saya okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Sudah. Satu lagi dah sampai 44.
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah. Yang keterusnya sekejap. Noni. Lepas Jumaat apa? Noni. Lepas Noni Datin Puteri ya. Okey. Wa iza dzukirallahu wajdah. Wa iza dzukirallahu wajdahu Allah Akbar. Ha tu. Wahdahu. Wahdah. Ya, tapi saya nak pastikan awak sebut ha pedas. Wah. Saya berhentilah nak ni tak panjang menafas pendek ni. Wa iza dzukirallahu wahdah. Okey. Mishma'azrat. Hak ni kan ta tadi. Zat. Ya. Rat. Zat qulubu. Ishma'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahad alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'al azab yaumal qiyamah. Min su'il alta. Min su'il. Hamzah bawah. Su'il azab yaumal qiyamah. Min su'il azab yaumil qiyamah. Yaumal. Allahu Akbar. Min su'il azab yaumal qiyamah. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Alhamdulillah. Okey, Datin Puteri. Kak Noni tak sihat ke? Ya, tak sihat. Syafaqillah, semoga cepat sembuh. Betul lah. Asal bengah saya duk baca. Datin Puteri ada? Ada. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Fa idza massal insana dhurrun du'ana thumma idza hawwalnahu ni'matan Da'ana sum. Saya ulang. Fa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun.
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Satu lagi. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Alhamdulillah. Next, siapa ke next tadi tak ingat dah. Sekejap saya tengok nama. Rohaida. Lepas Rohaida, sekejap. Lepas Rohaida, mana dah? Alamak, hilang. Husnah Dia lari-lari pula baris nama. Rohaida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ulang ni innallah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azaba summa la tunsaru. Betul kan? Min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab. Ayatiyakumul azabu baqtatan wa antum la tash'urun. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Lepas dia siapa ya? Dia lari pula lembu ni. Rosnah. Ros. Mana Ros ni ada ke tak? Ros ada tak? Kalau tak ada, Sheila. Okey dah tak. Sheila ada. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت
واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا sampai بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Alhamdulillah. Siapa lagi tadi? Sekejap, tengok nama. Lepas itu Siti Salbiah. Siti Salbiah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ardh walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Qul afa ghairallahi ta'murun. Salah ni. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Tak cukup nafas. Lagi Ustazah. Apa? Tak cukup nafas. Buat pendek-pendek. Sikit. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la min qablika la in asyrakta la yahbatanna ma salah min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin wala takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyah. Sekali lagi. Yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Okey, alhamdulillah. Ada lagi yang belum baca, Rosna? Baca Rosna. Saya kat luar, Ustazah. Oh, kat luar. Tak baca lah. Tengok je. Saya dengar je. Okey. Terima kasih. Nama. Nah, kalau dah habis, nanti saya tanya pula lah.
Habis tak ada yang... Ustazah, Ya. saya nak tanya satu soalan aja. Okey, boleh. Muka surat je 68. Muka surat 169. Muka surat 169. Oh, bawah. 169. Okey, ayat? Okey. Ayat yang 155 tu. 155. Yang tengah tu Ustazah, okey. Nombor 3 dari bawah. 1, 2, 3, nombor 3 dari bawah tu. Okey. Yang wakaf tu kan. Min qablu wa iya. Ya, macam tu ke bunyi dia Ustazah? Bunyi je, cuba nak dengar. Yang ni yang wakaf tu kan. Qala min qablu wa iya. Macam tu ke bunyi dia? Dia boleh 246 lah, ma'arif li sukun. Dia kita kena bunyikan ya tu kan, ya, macam tu. Betul ya? Wa iya. Wa iya. Bunyi ya, ya alif di atas ya. Ya. Ujung dia matikan ya. Ya yang maksurah tu kita matikan. Dia hidupkan ya di atas ya kan? Kalau kita nak kalau kita wakaf jadilah dia ma'rif sukun wa iya. Okay, faham dah. Betul lah tu. Betul lah awak baca. Okey. Tu je lah. Saya confuse dia bertemu ya yang dengan ya tu. Saya dah confuse bunyinya macam mana. Sebenarnya ya alif ya. Sebenarnya ejaan dia sebetul. Ya alif nampak tak alif serirah tu? Nampak. Jadi maknanya ejaan dia ya alif ya. Jadi ya. Kalau alif tak ada, ya dengan ya je, dia jadi apa nama? Dia jadi madlin pula. Yai kan. Dia awal-awal yai. Dia kena enjok sikit kan Ustazah? Wa iyai. Macam dia. Sangat-sangat. Kalau ada sabdu baru enjut. Kalau tak ada sabdu, kita jelaskan bunyi ya mati. Tak, yang pasal dia sebab Hamzah bertemu ya, ada sabdu. Lepas tu, ya bertemu ya. Yang enjut ialah i tu. Wa i. Wa i. Maknanya naber. Ya bahasa dia, bahasa tajwid dia. Kita naberkan. Wa i ya. Sebut je. Wa i. I tu kita naberkan. Maknanya kita enjutlah sikit bahasa Melayu kita enjut kan. Wa i ya. Kita tak boleh baca wa iya gitu. Wa iya tak boleh. Kena ada enjutnya. Wa iya. Cuba sebut lagi sekali nak dengar. Wa iyai. Betul. Okey, berfaham. Gitu ya. Wa iya. Selalu saya peringatkan kalau yang ada tanda sabdu maknanya ada 2 huruf di situ. Ya. Jadi kedua-dua huruf itu kita kena bagi hak dia. Maknanya bila kita baca kena bunyikan dia. Ya. Okay. Walaupun dia tak nampak dilihat tapi nampak dilihat dengan mata hati. Dengan mata kasar kita nampak ya satu je. Ya. Jadi iya tapi ada di sebalik yang bersabdu itu ada lagi satu ya sebenarnya. Okay. Alhamdulillah kita dapat kongsi sama. Bukan surat berapa tadi? 465. Okey, saya nak tanya. Sempat lagi ke? Kau apa dah? Sempat sikit lagi, Ustaz. Sekejap je, seorang satu soalan je. 465. Alamak hilang pula muka surat. 465 je, muka akhir. Okey. Muka 465 tengok ya. Au taqula yang atas tu. Au taqula law anna Allah. Tu dia. Orang nombor 1 tadi Ani jawab. Au huruf lim, taku ma asli. Ya. Lam huruf lim,
Annallah wajibunah Allah wajib tebal. Hada da asli ni asli kun ifa hakiki minal alif lam qamariyah muttaqin ada disukun. Okey, alhamdulillah. Okey, Juma jawab yang tu. Okey. Yang kedua. Okey, waw huruf lin, harfun lin, ku mad asli, fi mad asli, rol azam, alif lam qamariyah, za ma asli, lau waw harfun lin, anna wajibal guna, li ma asli, karrotan ro dibaca tebal, tan jumpa fa ifa hakiki, ku ma asli, minal alif lam qamariyah, sinin wakaf ma'arid disukun. Okey, alhamdulillah. Nani. Bala ma asli qad tu qaqala sugra jama amat ni mak wajib mutasil. Okey. Lepas tu ma asli ya ma At. Ni dah jumpa dah tadi. At. Kat mana dia punya tu? Hamas dia. At ni izhar. At. Kalau at dia jadi qol-qolah. At. At. Okay. At. Izhar, you know. Tu ma asli ya ma asli. Mak badal Kak. Sorry. Semua jadi asli dah. Ma badal ya ma asli ti ma asli. Lepas tu kazab ni kaqala sugra. Biha ma asli. Wastakbar. Mana? Ni baca tebalkan nipis baru. Ni ra baca tebal. Okey, wa kunta. Kun ni apa izhar halqi. Ifa. Okey. Patuta minal ni alif lam qamariyah kama asli. Lepas tu mati wakaf atau ma'rif li sukun. Okey, alhamdulillah. Datin Putri. Ambil pada wayang aku Ustazah? Alah. Wayang ke? Wayang Ya. Wayang tu harful lin, mal tu alif lam qamariyah, ya ma'asli, mati taral ladzi, ra tu alif lam syamsiyah, alladzi isim mausul, kadzabu bu ma'asli, ala Allah lafzul jalalah dibaca tebal Allah, uju ma'asli, umum idgham mutamasilain, so kabir, waddah dia wakaf dengan ha. Okey. Alaisa habis kan? Alaisa harful lin, safifi, tak ada apalah, fi asli lah. Wakaf mak asli, fi. Okey. Lagi siapa? Rohaida. Rohaida. Allah yang wanuji tu wanunaji tu apa dah wanunaji tu Ni jahannam tu Kak. Jahannam. Jahannam maswalil mutakabbirin. Oh, jahannam. Jahannam. Jahannam tu wajibarunna. Jahannam wajibarunna. Tu tanwin berjumpa lam tu. Betul, tanwin berjumpa dengan tanwin berjumpa macam mana? Ma'al bilauna. Tanwin berjumpa dengan tu idgham bilauna baca tanpa dengung dan lepas tu kita wakaf dengan ma'arif disukun. Ya, alhamdulillah. Kena latih TV lagi. Tidak gagap-gagap. Okey. Tak kerti. Siti Salbia. Nanti kat mana ni?
Nanti Allah Najillah tu Allah lafuz jalalah. Itu hullazi tu idgham samsiah. Lepas tu zi ma'asli. Natakau kau ma'hafulin. Lima fa ma'asli. Im izhar syafawi. La ma'asli. Satu musuh tu ini apa ni alif lam syamsiah tu ni mat wajib mutasil wala lam asli hum izhar syafawi zanun ma'nun wakaf ma'rif disukun. Okay, alhamdulillah. Kak Rosna ada lagi ke? Boleh jawab? Dia dengar je kot. Dah habis Sheila. ada lagi? Sheila. Sheila keluar. Okey. Okey, kalau dah habis, okey, alhamdulillah. Kita jumpa lagi lah. Ustazah, satu Ustazah. Boleh tanya, siapa nak tanya boleh. Saya nak tanya soalan yang Ustazah bagi yang itu. Dia kata, apakah tujuan mengetahui dan mempelajari mahraj huruf? Kan? Kalau saya cari jawapan dia, tak jumpa. Kalau saya jawab menyebut huruf tersebut dengan betul seperti mana diriwayatkan dari Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu pertama. Betul ke macam tu, Ustazah? Okeylah, betul lah tu. Itulah jawabnya. Itu jawabnya. Hanya untuk baca betul seperti mana ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Okey. Itulah saya ingat takut salah. Okey. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Pandai. Okay. Ada apa lagi soalan? Ada soalan lagi? Nak dikongsikan? Kalau tak ada, kita baca doa tutup. Baca doa tutup. Siapa nak baca ni? Kena sebut nama ya. Saya lah baca Ustazah. Biarlah baca. Okey. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulahun nabiyil karim wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Alhamdulillahirabbil alamin.